السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk cari makan. Tuan-tuan boleh bayang 5 tahun lagi, tuan-tuan boleh bayang 10 tahun lagi, kalau dengan trend yang ada hari ini, Kelang ada shutdown, Kelang 1 tutup, Kelang 2 tutup, Kelang 3 tutup. Semua orang yang duk kerja, satu Kelang ada 1,500 orang, satu Kelang ada 3,000 orang, satu Kelang ada 5,000 orang. Nak pergi kerja di mana mereka ni? Kelang tutup. Dengan umur sudah main 45, dengan anak tak lepas rumah lagi duk ada berapa, dia tak boleh duduk di rumah goyang kaki. Anak-anak semua nak bergantung kat dia. Dia nak pergi kerja di mana? Dengan tempat kerja tutup. Tuan-tuan boleh bayang 5 tahun lagi, boleh bayang 10 tahun lagi, kita kena bawa beg, galah beg pergi kerja di Myanmar. Tuan-tuan boleh bayang tak 10 tahun lagi kita terpaksa bawa beg pergi nak menagih rezeki di Vietnam. Pasal hari ini Kelang-Kelang di Malaysia tutup, Kelang di Penang tutup. Mereka pergi Vietnam, mereka pergi ke Myanmar, mereka pergi ke India, mereka pergi ke negara-negara lain. Pasal apa? Pasal kita sudah tidak memberi satu suasana yang kondusif kepada mereka untuk buka Kelang di sini. Adakah itu mustahil lagi 5 tahun kita jadi macam orang Indonesia yang nak kerja di sini? Mustahilkah 10 tahun lagi kita akan jadi macam Rohingya yang duk mai cari makan di sini? Kita mungkin kata kita tak apa dah, kita duduk dalam comfort zone, dalam zone yang selesa. Tuan-tuan tengok anak-anak kita di rumah, berapa orang anak kita ada. Kalau anak-anak kita semua dah ada kerja, dah nampak comfortable, tuan-tuan tengok cucu kita. Ini semua generasi yang kena cari makan untuk nak kerja, untuk nak menyambung kelangsungan hidup. Kalau sekiranya keadaan dan tren yang ada hari ini berterusan, apa akan jadi kepada masa depan generasi anak cucu kita yang akan datang? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, isu hidup bahagia di dalam dunia ini bukan isu main-main. Ini isu yang sangat serius, kerana itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan cuba bayangkan, katalah kita ni jadi multimilioner. Multimilioner maksudnya bukan dalam bank ada 1 milion, bukan kata dalam tabung haji ada 2 milion. Multimilioner ni maksudnya kurang-kurang 100 juta kata. Kita ni bayangkan jadilah. Walaupun tak ada sungguh, bayangkan kita ada multimilioner. Kita ni multimilioner, kita ada ratus juta dalam simpanan. Tuan-tuan bayangkan kereta yang menjadi idaman orang yang ada ratus juta ni. Kereta apa tuan-tuan? Dia bayangkan Ferrari, dia bayangkan kereta Bugatti, benar tak? Dia bayangkan kereta Bugatti, dia bayangkan nak pakai kereta Porsche. Sebut begitu, tak ada sebut Porsche kan? Masuk dalam Google, cek tengok dia punya pronunciation dia. Dia sebut, kita pun guna terkeluar ayat dia Porsche. Dia sebut pun susah dah, belum kata nak beli lagi. Porsche. Orang yang ada ratus juta ni, dia tak tengok kereta Mercedes, dia tak tengok BMW, dia tak tengok Audi,
Dia tak tengok Bentley pun dia tak tengok. Dia duk tengok Ferrari, dia duk tengok Bugatti. Pasal apa? Masing-masing punya keinginan sesuai dengan masing-masing punya duit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bayangkan orang yang ada ratus juta ni nak cerita kita bahagia atas dunia ni. Bayangkan orang yang ada ratus juta ni. Dia nak beli rumah, dia bukan nak beli rumah di Tropicana, Kuala Lumpur. Dia bukan nak beli rumah di Damansara. Dia bukan nak beli rumah di Bukit Tungku. Dia bukan nak beli rumah di Jalan Duta, di Taman Duta, KL. Dia bukan nak beli rumah di Bukit Bandaraya. Tuan-tuan, ni tempat-tempat yang kita sebut ni, ada masa pergi Kuala Lumpur saja round. 2 kali kita round, kita polis main tanya, pasal apa ada orang kau ni. Ni, tempat yang kita sebut tadi ni. Bukit Tungku, Bukit Bandaraya, Bukit apa di Kuala Lumpur ni, kita lalu tengok, kita tani ke Istana Negara. Ini bukan istana, tuan-tuan. Ini rumah orang kaya yang ada ratus-ratus juta. Mereka duduk situ. Tapi orang yang lagi kaya daripada tu, dia nak cari rumah di mana? Dia nak cari rumah di France. Dia nak cari rumah di Malibu. Anda pernah dengar? Kita pernah dengar Pongsu Seribu dengan Pasir Gebu. Ini Malibu, tuan-tuan. Satu kawasan di California, di Amerika, yang menjadi tempat selebriti dunia ada rumah di situ. Bila duit dia ada ratus juta, akal dia sudah nampak Malibu. Nak beli rumah di sana. Kita bercakap dalam kelompok kita di Kepala Batai ni, kita tak boleh bayang benda ni. Tapi tuan-tuan, di Malaysia ada orang kaya macam ni. Yang kaya dia ni sampai ke tahap nak beli rumah di Malibu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bayangkan orang-orang yang macam ni, yang kita sangka mereka bahagia ni. Mereka sembahyang subuh di Kepala Batai, mereka sembahyang maghrib di Masjidil Haram. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pendek kata, tidur malam sambil senyum, jaga pagi esok duk senyum tak habis lagi. Punyalah kita duk nampak senangnya mereka ni semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan boleh bayang tak, dia bangkit-bangkit pagi esok, dia sakit. Ni yang ada rumah di Malibu ni, yang kereta yang dia pakai Bugatti ni, dia bangkit-bangkit pagi esok, dia tak boleh nak bergerak turun katil. Dia sudah sakit. Tak sakit apa pun tak tahu. Sifatnya instan. Tiba-tiba sudah kena sakit. Yang sakit itu daripada sakit menjadi sicker, menjadi bertambah sakit, menjadi bertambah teruk, menjadi tenat. Yang finally dia realize, orang yang ada rumah besar di Malibu, orang yang ada kereta Bentley di depan rumah di Malaysia ni, bila dia jaga pagi, dia tak boleh nak bergerak kaki. Dia nak pergi pancong, dia duk nampak daripada katil dia, dia nampak bilik ayam. Dia nak pergi tak boleh. Daripada sehari 2 hari, daripada 2 hari seminggu, daripada seminggu sebulan, sakit dia makin teruk, sakit dia makin teruk. Dia akan sampai pada satu ketika dia rasa semua ada kat dia ni useless. Pada masa tu kalau orang main tanya dia, anak dia kata, ayah jom kita pergi rehat di Malibu. Dia kata Malibu kepala hutang. Dia tak boleh dah, dia tak mau dengar dah yang ni semua, tuan-tuan. Orang kata apa? Dia kata the sick person has only one wish. Orang sakit ni, dia tak ada dah, dia tak ada ingat nak beli rumah di sana, nak beli kereta ni, nak pergi makan angin. Dia tak ada dah. Orang sakit ni, dia cuma ada satu wish. Satu saja hak dia nak minta. Apa dia? Sihat. Nak minta sihat dia. Kalaulah sihat tu Allah boleh bagi dekat dia dengan tukar sebahagian daripada harta dia, dia sanggup. Kerana semua yang dia miliki useless, sudah tidak boleh guna lagi. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah keadaan yang ada di dalam dunia kita pada hari ini. Pentingnya bila Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita bahagia, syukur alhamdulillah. Tak ada dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Kita tengok dengan mata kita. Menikah, daripada hari menikah, pernikahan dia tu dipanggil wedding of the year. Mau ustaz mana boleh panggil ni, tolong baca doa untuk kenduri kahwin ni.
Dia boleh petik mana ustaz dia mau. Mau dia ni, oh mau imam daripada Mekah main untuk baca doa. Dia boleh, dia ada duit. Kita tengok, Masya Allah, kita kata kayanya dia ni. Wedding of the year. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang semua bagi ucapan dekat dia. Wish dia bahagia til jannah. Dulu bahagia sampai ke anak cucu. Lam yang style dia kata bahagia til jannah. Sampai ke syurga. Tuan-tuan, tak dan sampai syurga, tuan-tuan, jadi sebaliknya. Wedding of the year buat loan, pinjam bank untuk buat kenduri grand ni, bayar loan tak habis lagi. Rumah tangga sudah berantakan. Kita tengok wedding dia, kita tak sangka nak jadi macam tu rumah tangga dia. Kita tengok family, kita nampak family ni ada duit. Anak-anak semua successful. Anak-anak semua berjaya. Dia sendiri habang kat kita, anak dia CEO company, gaji 250,000 sebulan. Tuan-tuan, kita 2,500. Tu pun makan lepas. Anak 4 orang gaji 2,500. Alhamdulillah lepas belajar. Dia gaji sebulan 250,000, CEO company besar. Anak dia engineer, bukan engineer di sini, engineer di Dubai. Anak dia accountant company, bukan company korporat, company kolong merat. Tuan-tuan, ni hak kita tahu. Maka kita pun sangka keluarga tu sudah tentu keluarga yang cukup bahagia. Tapi kita tak tahu hati mak dengan ayah dia. Betapa mak dengan ayah ni hari-hari makan air mata. Anak CEO gaji 250,000, tak berasa nak balik tengok dia. Anak yang kerja engineer di Dubai sentiasa sibuk, tak dan telefon pun dekat dia. Tuan-tuan, kita tak tahu derita dia. Yang kita nampak, dia ni anak-anak dia semua berjaya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia bagi kita tak tahu mata kasang tengok lain, ada rasa di dalam lain. Kita tengok ada orang rumah saja, Allahu Akbar, dia beli rumah di kawasan yang paling murah 5 juta. Dia beli rumah 5 juta, dia renovate 3.5 juta. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dia panggil kita pergi baca doa masuk rumah. Kita masuk tengok dalam rumah dia, Allahu Akbar. Kita kata rumah ke, istana ke, syurga ke ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi yang kita tak nampak mata kita apa dia? Penghuni rumah tu tak boleh tidur malam. Tak boleh tidur malam. Nak tidur kena telan ubat. Kalau tidak tak boleh tidur. Bahagia apakah yang ada dekat dia?